Baba Yaga adalah cerita rakyat yang sangat populer di Eropa Timur dan terdapat beberapa nama yang berbeza untuknya. Dia dipanggil Jerzy Baba di Slovakia dan Republik Czech. Penduduk Ukraina pula menggelarnya dengan panggilan Baba Jaha. Sementara di Slovenia, dia menggunakan nama Yaga Baba. Baba Yaga tidak sama seperti ahli sihir biasa. Dia tidak memakai topi dan tidak pernah dilihat menunggang batang penyapu. Malah, dia bergerak dengan cara bertengkar pada lesung dan menolak dirinya dengan menggunakan alu. Setiap kali kemunculannya, angin akan mula bertiup dengan kencang sehingga menggerakkan pepohon, menghasilkan bunyian dan membuatkan daunnya berguguran terbang, berlegar di udara. Sekelompok roh tak tenteram yang diseksa dikatakan mengikutnya, melolong, meraung, dan menjerit kesakitan. Namun begitu, di sebalik semua kelecohan ini, tidak ada sama sekali jejak yang ditinggalkan oleh Baba Yaga. Ini kerana ada yang mengatakan bahawa penyapu peraknya akan menyapu bersih semua kesan yang dia tinggalkan. Ada juga teori yang mengatakan bahawa Baba Yaga sebenarnya adalah 3 saudara ahli sihir perempuan dengan nama yang sama yang bertujuan untuk mengelirukan pengunjung. Baba Yaga adalah penyihir tua dengan keadaan yang sangat kerepot dan mempunyai gigi besi, menggantikan gigi aslinya yang mungkin sudah mereput. Belakang tubuhnya bengkok sehinggakan kepalanya boleh menyentuh tanah. Hidungnya sangat panjang sehingga mampu menyentuh siling rumahnya ketika dia sedang tidur di atas ketuhar bata kuno yang digunakan untuk memasak makanannya. Termasuklah pengunjung malang yang berjaya ditangkap, terutama sekali kanak-kanak nakal. Ahli sihir ini tinggal di sebuah pokok yang terletak jauh di dalam hutan. Pokok tersebut mempunyai kaki besar yang berbentuk seperti kaki ayam bagi membolehkan ia berdiri dan bergerak sesuka hati. Tingkap pondoknya adalah mata agar ia boleh melihat keadaan sekeliling. Tulang belulang mangsa yang dikumpulkannya menjadi pagar penyantung sesiapa sahaja yang bernasib malang. Pondok ini berputar dengan kepantasan yang maksimah, namun agak tidak stabil sewaktu ia berdiri atau pada ketika ia tidak bergerak, membelakangi pengembara yang datang mengunjungi hutan itu, tempat keberadaannya. Pondok ini hanya dapat direndahkan dan dipusingkan menghadap penghujung dan membenarkan mereka masuk ke dalam pondok sekiranya sebuah mentera yang tepat dibaca. Hat-hat, pusing belakang ke hutan dan pusing ke depan kepada saya. Baba Yaga tidak pernah digambarkan sepenuhnya sebagai satu watak yang jahat ataupun baik, memandangkan penyihir ini mempunyai kecenderungan untuk bertindak bergantung kepada pelawatnya. Sama ada Baba Yaga berniat untuk menghulurkan pertolongan atau sebaliknya. Baba Yaga tidak menyakiti pelawat yang berniat baik ataupun mempunyai jiwa yang suci, namun teori yang satu ini belum tentu benar. Ada versi mengatakan bahawa dia akan meminta mereka untuk mencuba memenuhi beberapa permintaannya, dan sekiranya gagal, dia akan menjadikan mereka sebagai santapan. Dikatakan juga bahawa Baba Yaga terkadang memberikan nasihat dan juga beberapa peralatan ajaib kepada pahlawan yang berhati suci. Baba Yaga adalah cerita dongeng yang digunakan sebagai peringatan oleh orang dewasa di Rusia kepada anak-anak mereka untuk bersikap baik sekiranya tidak mahu dimakan oleh si penyihir tua. Pengikut setianya digelar The White Horseman, The Red Horseman dan juga The Black Horseman.
Ketika Valisa the Beautiful, yang juga dipanggil Valisa the Wise, seorang pahlawan cerita rakyat Rusia, bertanya kepada Baba Yaga, siapakah penunggang kuda misteri yang mengikutinya itu? Baba Yaga menjawab, My Bright Dawn, pagiku yang cerah, My Red Sun, matahariku yang merah, and my Dark Midnight, dan tengah malamku yang gelap. Di antara pengikut yang digelar sebagai My Soul Friends, Baba Yaga hanya pernah menyebut mengenai 3 pasang tangan tanpa jasad yang berterbangan di udara kepada pelawatnya. Mereka ini dikatakan melakukan kerja-kerja untuk Baba Yaga. Baba Yaga turut digelar sebagai Dewi Kebijaksanaan dan Kematian. Malah jelmaan hutan itu sendiri yang mana boleh memberikan pencerahan ataupun kesedaran, namun amat berbahaya pada masa yang sama. Ada kisah mengatakan bahawa jiwa yang berhati murni mempunyai peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri dan terselamat daripada si penyihir tua ini tanpa apa-apa kecederaan. Namun begitu, persoalannya adalah, adakah berbaloi bagi kita untuk menerokai kawasan hutan gelap dan suram yang belum pernah dijejaki manusia hanya untuk memperjudikan nasib dan nyawa sendiri?